khabar? Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya Nabila Huda dan saya ditemani oleh my good friend. Yeah, my good friend. Saya Kamal Adli. Saya pula ditemani oleh my good friend Nabila Huda. Anda sedang menyaksikan Melody dan berada di WTC Kuala Lumpur. Betul. Bersempena dengan anugerah juara lagu yang ke-36 pada malam ini, guys. Yang paling bestnya saya nak cerita, ini AJL tu biasa. Okey, memang ada setiap tahun. Tapi yang luar biasanya sebab sekarang ni kita ada Nabila Huda jadi host pada malam ni. Wow. My friend. Macam mana? Awak bangga tak dengan saya? Harap dia perform. Awak bangga tak dengan saya? Jangan dia buat hal. Tak jadi rancangan tu. Jangan buat hal malam ni. Malu aku berlakon nanti. Okey, guys. Jangan lupa follow Instagram Melody, Melody TV3 ataupun di Twitter Melody TV3 Official. Kalau ada sembarang komen, bolehlah letakkan hashtag Melody TV3 di Twitter, di Facebook ataupun di Instagram anda. Betul. Korang tweet-tweet je, komen-komen pasal kita orang. Mana tahu tiba-tiba last minute kan. Boleh tukar. You okay tak Kamal? How are you? Sejak menjadi suami. Abil, I okay. I seronok rupanya. Kalau I tahu kahwin ni best. Berawal lagi ada kahwin dah. Dengar kata sekarang, kalau nak keluar rumah pun nak kena pastikan isteri sihat, okey dah makan. Isteri okey, sihat, dah makan. Abang pergi kerja dulu ya, yang. Alah sayang mami sangat ni. Ya, macam mana channel live okey? Kurang berlakon ke banyak host dia sekarang ni? Tengok muka berlambat ni. I chaos sikit kehidupan. I nampak ni kesini ke sana. Abil bukan biasa-biasa tau. Okey Kamal. Apa cerita panas hari ni? Dengannya banyak cerita best. Oh, dia ingat cerita kita je panas. Ada cerita panas lagi? Ada lagi. Awak tak cukup panas, Kamal. Apa? Mari kita tengok cerita panas. Okey, go. Abil. Oi, so how? Kalau kata positif, takkan doktor benarkan untuk orang datang melawat? Tak ada yang dulu, tak ada lama. Tak ada lama, tak ada dulu. Gitulah. Bukan kerana saya benci dengan hiburan itu. Oh, Zizi masih boleh ajak borak macam dulu ke? Gimik murahan ataupun tidak, adakah Rosan Shah sanggup memalukan dirinya? Panas betul. Itu cerita-cerita panas pada hari ni. Panas, memang panas. Bukan cerita biasa-biasa. Sebab tu diorang kena tunggu sampai akhir rancangan nanti, okey? Bersama saya dan Kamal. Ya, Abil nak cerita sikit. Abil dah dekat WTC ni daripada semalam. Maknanya betul. Semalam tu terjadinya sesi raptai untuk AJL. Betul. So Abil dia yang dah dapat tengok semua budak-budak ni buat macam mana? Macam mana dia punya rehearsal macam mana? Gempak ke? Oish, full dress rehearsal dia memang macam malam ni Mari sini cerita sikit. Allah. Okey, cerita dia macam ni. Kisah dia. Iyanya. Masya, yang mana korang nampak dekat skrin tu, tepi-tepi tu semua korang boleh nampak kan? Ya ampun, Masya Milan pun hebat. Ya, Aina Abdul pun. Aina Abdul tu sekarang ni dia jadi macam confused. Okey, baju dia macam mana? Aina Abdul baju dia. Saya nak tahu pasal baju dia dulu. Dia rehearsal pun, dia pakai baju biasa pun. Cendawan? Dah memang meletup. Ui, tak boleh jadi macam ni. Aina Abdul pun keempat juga. Ya, keempat. Lepas tu Tu Yoni boy tu. Yoni boy jangan cakap ada kejutan yang akan tak nak tengok tu. Daripada tadi confused habis. Tu nampak ada satu muka Korea tu. Ada peserta Korea ke masuk? Hail Husaini. Hail ke tu? Lain muka dia sekarang. Dia dah lebih hello. Ui, Hail dah hello. Lepas tu, Abi rasakan persembahan yang menarik juga untuk malam ni AJL Kamal is SOG dan juga Sheila Amzah. SOG Sheila Amzah. Sekumpulan orang gila. Tu memang hebat. Jadi korang memang nak kena tengok malam ni. Abil, bukan tu je saya nak tahu. Tapi nak tahu juga macam mana. Apa kelainan yang Abil akan bagi pada malam ini lain daripada host-host lain. Kenapa orang patut tengok AJL? Kenapa orang patut tengok AJL dan host-hostnya tu? Kelainan dia pasal Abil. Ada bawa makanan ke naik stage? Kurang Kamal. Jangan pecah lubang Kamal. Abil. Tapi saya nak cerita, saya dah kawan dengan Abil ni lama. Saya tak sangka, saya proud gila Abil ni sekarang ni dia dapat jadi host untuk AJL. Bukan event yang kecil-kecil. Alhamdulillah. Bukan event yang heboh tu. Kamal, Abi pun doakan Kamal supaya Kamal akan dapat mengacara AJL. Tapi mungkin itu masa time tu Kamal. Kita bangun pula dah. Kamal dah, okey. Tak apa. Kita sibuk tengok ni. Kita nak tengok apa yang jadi raptai pada malam tadi. Jom, kita tengok sekarang. Wish, nak tengok. Abil, serius. Kamal jadi pengacara. Kamal. Pastinya ramai yang sudah tidak sabar untuk menyaksikan anugerah juara lagu ke-36 yang akan berlangsung pada malam ini.
Jom kita saksikan sekitar raptai penuh anugerah juara lagu ke-36. Apa agaknya persiapan terakhir para finalis? So, macam mana preparation? Lagi sehari lagi ni nak AJL. Preparation Masya dari segi mental je sekarang ni. Sebab bila mental kita tak cukup kuat, automatically satu benda, apa benda pun akan jadi tak kuat. Masya cuba nak positifkan diri. Sebenarnya enjoy kali ni. Cumanya dia pressure sebab first time buat 2 lagu. Alhamdulillah rezeki. I just need to have like 200% more focus. All out. Sebelum-sebelum ni kita dah jalan kelas menari dan kelas nyanyian. Dalam plan-plan something ni mesti ada macam last minute changes. Benda tu ada tak berlaku? Dekat awalnya kita punya arrangement music. Jadi kita terpaksa ubah koreografi pun mengikut sesuai. Seperti mana kita semua tahu, staging kita cuma nampak sehari sebelum persembahan. Semalam Masya dah tengok dah macam alamat, konsep yang kita nak ni macam tak berapa senang. Itu je lah yang Aina rasa macam sedikit nervous for tomorrow. Saya ni jenis macam kalau saya nak selesa, saya suka practice dengan baju saya tu, dengan mic saya everyday. Tapi SOP and kita tak boleh nak bawa team Aina everyday with me together kan. Orang cakap bukan Aina bila kalau tak sentuh pasal fashion. So mungkin apa fashion kali ni yang Aina nak bawakan pula? Saya boleh katakan the final look yang saya akan tampilkan esok adalah idea yang saya paling puas hati. Bukanlah nak compare dengan previous performance. So far, itu adalah jenis baju yang saya rasa this is Aina Abdul and I just want to do justice to the outfit because Aina rasa outfit dia dah mega. Masya dari Sabah, so ada unsur kesabahan sikit. I'm bringing my culture on stage. Tak boleh bagi detail lah, korang kena tengok sampai habis. Bagi Kak Ni dengan Bunga sendiri, siapa antara persaingan terhebat korang? Bunga memang fikir ini adalah 3 minit yang terhebat bagi Bunga. Kalau nak bagi nama satu, saya sangat sukakan lagu Lara. Saya rasa dia orang lain sebab dia 3 penyanyi lelaki bergabung. Harapan Aina, semua dapat mendoakan kesihatan saya, tim-tim saya. Saya just nak rasa puas kat atas tu. Lepas 2 buah lagu saya nyanyi, saya nak rasa puas. Naim cuma mengharapkan agar masyarakat merasai cara tersendiri. Semoga semua dapat intipati daripada lagu Purnama dan Lara dengan cara tersendiri. Dalam pertandingan ni dia membentuk viewer kita kental. Walau macam mana pun kedudukan kita, menang atau kalah jangan difikirkan lagi. Yang penting kesempurnaan di pentas memberi kepuasan hati kepada peminat-peminat yang menonton. Saya faham kan Masya seorang je yang mengalami depression or anxiety or whatever because it's not easy to be on stage. So I understand all finalists akan sama. So Masya doakan untuk semua mendapat satu persembahan yang memuaskan. La haula wala quwata illa billah. Macam itu sebahagian daripada finalis. Tak semua tu. Yang tadi diorang tengok tu. Betul. Ada ramai lagi finalis yang Abil sendiri pun tak tahu Kamal siapa yang bakal menjadi juara pada AJL 36. Betul Abil. Tapi sebenarnya itu kita dah cerita pasal menyanyi lah. Kita dah cerita pasal performance. Sekarang ni kita nak cerita pasal drama pula. Oh yes. Sekarang ni drama tengah kecoh 3 Nota Cinta tu kan. 3 Nota Cinta tu macam mana lah? Ni Ashraf Muslim dengan Sharifah Rose tu. Korang mesti akan terlepas juga. Yelah maklumlah busy bekerja semua kan. Tapi tak apa. Kalau korang terlepas drama 3 Nota Cinta. Macam mana? Nak tengok macam mana? Tengok dekat iQIYI. Ataupun boleh I pergi tu. I know. Saya tahu dia punya. Saya pun belajar tadi. Di www.iq.com/local. Okey, /local. Baru dapat tengok apa-apa drama yang korang terlepas, korang boleh tengok dekat sana. Drama-drama TV3, lakonan Abil. Saya dah lama tak berlakon, Kamal. Kita dah lama tak berlakon together. Bisa you buat host ke? Tak. I macam busy buat filem. Okay, what? Tak ada. I sekarang Kamal dah tak boleh nak multitasking banyak sangat. I nak kena belajar satu-satu. Maklumlah dah berumur. Tapi Abil nak tanya kan, Abil dah tengok Raptai kan? So dah. dalam semua finalis tu siapa yang Abil nampak ada potential? Okey, Abil rasa kan susah sebab ada yang finalis ni semua yang memang dah pernah menang dalam AJL sebelum ni. Betul. So, diorang memang berentap all together dalam satu episod ni. Satu episod lah. Dalam satu episod. Tak ada dah. Ini dah kena minum air ni. Kena minum. Tak apalah, kita berehat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini dalam Melody. Aku dengar diri dia kritis. Nama dia Alisa. Perempuan. Alisa. Sekarang. Tak payah terkelip-kelip lah. Pergi sekarang lah. Kau izinkan aja. Apa Alisa tu kahwin dengan Zain? Yang aku janji nanti aku akan tukar nama rumah ni. Bukan senang tau nak jumpa orang baik macam Zain tu. Teteng dengan Zain. Ni rasa Alisa kahwin dengan Zain. Nak berubah tu mungkinlah, tapi nak istiqamah tu payah. Yang haram tetap haram, jangan menghalalkan yang haram.
Nak ke tak nak? Lepak mama. Ya, tak nak. Nak ke tak nak? Lepak mama. Tak nak. Nak ke tak nak? Kalau tak nak selamat tinggal. Kalau tak nak Boleh pergi meninggal. Boleh pergi meninggal. Kejap. Itu bukan lagu Zizi Kirana kan? Betul. Dengarnya kan Zizi kan baru kahwin kan? Memang dia baru kahwin. Kenapa? Sejak baru kahwin ni kan dia dah berubah. Ya. Dia dah berani pijak orang. Kamal, sana sikit SOP. Kau makin dekat dengan aku je. Pijak orang. Dia dah berani pijak orang. Dia pijak orang? Pijak siapa? Dia pijak Yusof Baharin, suami dia. Wow, I buat. Oh, this is wrong. This is wrong. Apa yang dia pijak? Betul this is so Kamal? wrong. Ni buat gosip ni Kamal ni. Tapi Kamal, ni memang kau gosip betul. Kau nampak dia macam gini je, macam-macam. Tapi sebenarnya dia ni sebenarnya lah banyak gosip-gosip cerita-cerita begini. Tak. Salah sebenarnya. Okey Kamal. Tapi sebenarnya kita nak cerita pijak tu adalah lagu singlet terbaru dia. Single terbaru Zizi Kirana. Tapi Zizi Kirana lepas dia kahwin baru dia aktif kan? Ya, mestilah layan. Macam biasalah. Settlekan suami dulu. You tahu? Settlekan suami. Makan ayang, I nak pergi recording jap Boleh tak yang? Pergi baik-baik, recording baik-baik. Suami dia. Kenal Suami dia, Yusof Baharin tu. Nyanyi baik-baik yang. Nyanyi baik-baik. Macam mana diorang boleh bercinta? Awak mesti tahu. Tak tahu. Masalahnya saya kenal suami dia. Tahu-tahu dah kahwin. Dia tak bagi tahu pun. Ini yang kita sebab dia tak nak bagi tahu Kamal. Sebab kalau dia bagi tahu Kamal nanti semua kecoh satu Malaysia. Tapi I bukan buat melodi, I nak kecoh-kecoh. Nak ke tanah. Lepak mama. Nak ke tanah. Kalau tak nak sila pergi meninggal. Okey, jom kita dengar apa kata daripada Zizi tentang lagu single terbarunya. Pijak. Go. Jangan pijak. Monyet naik koncet bila duit masuk kocek. Sudah lama agaknya kita tidak mendengar kabar dari penyanyi rap wanita Zizi Kirana yang kini muncul kembali dengan lagunya Pijak. Jarang tak makan dalam. Okey, walaupun sudah berubah ke arah yang lebih baik, namun itu bukan tiket untuk Zizi berhenti berkarya. Tak nak buang masa, dipersilakan Zizi Kirana. Dah lama lah tak dengar kabar dari Zizi Kirana kan. Tahu-tahu muncul terus keluar lagu Pijak. Kita tengok dari segi penggunaan lirik agak berkias-kias. Adakah lagu tu mungkin ditujukan untuk someone ke macam mana? Memang kita punya adat kan, belajar kat sekolah pun banyak bahasa-bahasa kiasan yang kita guna, peribahasa apa semua. Jadi kita gunakanlah dalam lagu tu. Tapi kita punya kiasan tu lebih kepada menasihat kepada keluarga kita. Dan terutama sekali saya buat lagu tu untuk saya ingatkan diri saya sendiri. Supaya jangan ambil kesempatan dengan orang, supaya jangan membuli, jangan buat benda yang tak elok dekat orang. So dari segi penerimaan lagu tu macam mana? Sebenarnya saya terkejut sebab orang bagi 100% support bila saya keluarkan lagu Pijak dengan image saya yang macam ni. Walaupun awal-awal tu saya agak risau orang boleh terima ke tak saya punya image baru. Lepas tu saya kena rap macam tu. Tak boleh lagi bergerak macam dulu. Tak adalah kita nak terlebih kan. Jadi kita sentiasa jaga-jaga juga waktu kita shoot tu. Sebab kita bila dia pakai macam ni kita akan automatik juga. Tak boleh, tak sesuai ni. Kita nampak juga Zizi pun dah berimage baru kan. Setengah orang mungkin dia akan slow down. Tapi bagi Zizi still berkarya. So mungkin apa yang Zizi boleh komentar benda? Saya masih akan berkarya sebab saya memang suka menyanyi daripada kecil. Jadi saya tak akan berhenti. Cuma cara bernyanyi saya tu semakin lama dia semakin dah tak boleh samalah kan. Yang senang orang nak faham. Dah tak boleh dah kita macam dulu-dulu nakal punya lagu kan. Tak ada. Jadi macam tu lah. Saya tak akan berhenti. InsyaAllah selagi ada izin daripada suami saya tak akan berhenti. Mengenai Zizi sendiri, kita tahu Zizi pun dah bersuami kan. Ada tak mungkin certain yang Zizi dah tak boleh buat sebelah yang ni tak boleh, yang ni boleh? Dia sangat support apa yang saya nak buat. Cuma dia selalu ingatkan jaga batasan, tahu hukum Islam, halal haram semua kena ingat. Yang haram tetap haram, dia cakap jangan menghalalkan yang haram. Jadi dia selalu ingatkan saya yang tu je. Kalau saya pergi kerja ke apa, dia letakkan 100% kepercayaan tu dekat saya. Dia percaya isteri dia keluar ni pergi cari rezeki. Dia tahu saya suka nyanyi, dia cakap keluar je, pergi je. Yang penting kena ingat bila keluar rumah tu bawa maruah suami. Jadi jaga maruah suami. Kita tahu Zizi pun senyap sekejap kan. So mungkin ada certain orang takut nak approach Zizi kembali. So mungkin sebenarnya Zizi ada je mungkin apa yang Zizi boleh jelaskan tentang benda tu. Ramai yang macam Zizi masih boleh ajak borak macam dulu ke macam tu kan. Even kawan-kawan pun kalau saya bekerja ke saya borak ke dengan kawan-kawan ke sama je macam dulu. Cuma betul tadilah cakap batasan-batasan tu kita jagalah. And then bab-bab macam kerja saya tak ada masalah pun. Saya masih je boleh bekerja macam biasa. Bukan dah family oriented lah, masih Zizi yang sama lah. Saya masih sama. Saya masih je menyanyi kat rumah tu, saya masih je jadi ni. Jadi hip hop lepas suami je lah. Wow. Nampaknya maksud lagu tu very deep. You pernah betul-betul dalam. Pernah kena bijak? Selalu. Dengan siapa Kamal? Ramai lah.
Sebab tu lah. Tapi pijak-pijak pun I still bertahan lagi lah. Cuma I tak buat lagu je. Tengoklah badan you sasa macam mana, Kamal. Bukan nak. Kalau ni, tak, tengok badan I. takkanlah Usha boleh jatuh cinta. Usha jatuh cinta bukan sebab badan. Habis? Tapi sebab kebijaksanaanku. Tak adalah. Apa pun sekali lagi nak ucap tahniah kan kepada Zizi dan juga Yusof Bahrain. Sebab yelah, tak lama lagi tu mungkin tu Adisi tu, Zizi tu. Tak lama lagi Adisi, awak pun sama juga. Kita kena cakap tahniah juga kat Kamal. Pengantin lama lah kiranya baru kan? lagi. Baru lagi Baru 3 bulan. Baru 3 bulan. Oh, baru sangat tu. Masih merah lagi. Oh, masih merah. Masih lagi rasa tu. Okey, Kamal. Ya. You dekat dalam industri ni ada terasa tak dengan sesiapa? Atau terasa dengan production ke? Terasa dengan kalau terasa anyone? Habis terasa tu dah banyak kali tau. Kita biasa dalam industri ni kena tipu job macam-macam tau. Kenapa? Kena tipu job. Kita dah siap, dah buat preparation dah nak start. Lagi seminggu kata, Kamal tak jadi, kita ambil orang lain. Sakitnya hatiku mendengarnya. Tapi aku pernah juga, Kamal. Ni Kita selalu sama. kena. Ni pun kadang-kadang kena tipu job juga. Kak Nizam pun ada show. Kadang-kadang tak dapat show. Kau nak design dress pun kena tipu show juga tau. Awak jangan main tau. Malam ni Kak Ani dengan Bunga perform memang Kak Ani memang saya tahu. Habis Kak Ani dah memang tak boleh cerita. Kak Ani daripada dulu, zaman-zaman dulu dia punya performance dia bawa satu sekolah. Satu kampung. Betul, next stage. Dia akan buat benda yang sama juga ke tak tahu Itu kena tunggu malam ni sebab sekarang kan dah ada SOP. Tapi dia still juga tapi adalah cara dia. Okey, Habib. Kalau menari, kalau tengah SOP kena jauh-jauh menari. Kena menari macam ni. Okey, contohnya kalau kita menari macam tapi kita tak boleh terlalu happy sangatlah. Tak boleh happy kena SOP. Dia buat macam mana? Okey, macam ni. Kalau macam ni. Contohnya kita ni dancer. So so kalau kita SOP menari macam 1, 5, 6, 7. Tak boleh ke tepi macam tu. Allah, tengok. Yang tu tak boleh. Harga tadi tu dah langgar SOP. Tadi dah langgar SOP. Dah. Okey, sekarang kita kena serius sikit. Ini kita cerita pasal abang kita ni. Bang Faizal. Betul. Dia dulu pengacara AJL. Dia adalah DJ semua radio yang memang famous suara dia. Dia senior, legend. Dia pengacara AJL tau. Ya, of course dia I tahu. Dia akan tengok you malam ni tau. Of course. Kalau you tak perform, dia akan macam, itu je Abil boleh buat. Alah, dia jahat lah buat aku nervous. Tapi ada cerita ke pasal ya, abang? Sebab Abang Faizal, dia terasa hati dengan industri. Tak nak cerita lah nanti, I akan jadi sebab. Sebab kenapa lah? Mesti ada benda besar juga. Kenapa Abang Faizal kecil hati dengan industri? Tak apalah, kita pergi, kita dengar pada Abang Faizal sini. Abang Faizal, nak dengar sikit. Sorry. SOP. Go. Lama kita tidak mendengar berita dari bekas pengacara dan penyampai radio Faizal FBI. Nampaknya sekarang FBI aktif membuat aktiviti-aktiviti kerohanian dan amal kebajikan. Tetapi betul ke Faizal menyepi sebab terasa hati dengan industri? Mari kita tanya sendiri Tuan punya badan. Farah Fauzana pun dah kembali aktif menjadi penyampai radio. So abang tak teringin ke nak buat benda tu balik? Penyampai radio tu memang ada yang tawarkan kepada saya. Termasuklah juga sebelum orang tahu di mana saya ketika ini, apa yang saya lakukan. Industri tidak pernah menolak saya. Tapi saya bagi tahu kepada mereka buat masa ini saya tidak mahu terlibat dalam apa-apa yang membentuk hiburan. Bukan kerana saya benci dengan hiburan itu. Saya tidak katakan hiburan itu sebagai satu benda yang salah, yang telah merosakkan saya, tidak. Tapi saya bagi tahu yang saya ini dalam fasa suasana berhijrah. Jadi saya kena pastikan diri saya berada di dalam suasana yang baru itu sentiasa. Inilah dia saya sekarang, dan saya banyak fokuskan kerjaya saya, banyakkan fokus juga aktiviti-aktiviti yang sampingannya di jalan dakwah dan juga apa-apa yang berkaitan dengan agama. Nak berubah tu mungkinlah, tapi nak istiqamah tu payah. Dia memerlukan kepada suatu suasana yang boleh mendidik kita supaya terus berada dalam keadaan tersebut. Kita tahu ya abang ni dah berhijrah, dah berubah. So ada tak kawan-kawan, family yang cuba menjauhkan diri daripada abang sejak abang dah berubah ni? Alhamdulillah, setakat ni bukan yang ramai menjauhkan diri, ramai yang menghampiri. Saya rasa sekarang ni pun adalah satu suasana yang baik kerana kita tengok bukan saja golongan artis, malah anak-anak muda sendiri pun seperti dijentik hatinya oleh Allah SWT untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Adalah terdengar yang abang nak cuba buka pusat tahfiz untuk kanak-kanak. So macam mana proses sekarang? Pada mulanya memang saya berazam nak buka pusat tahfiz, tetapi ketika mertua saya sebenarnya memohon untuk masuk ke pondok warga emas. Kemudian saya macam bertukar niat tersebut, melihatkan
keperluan kepada warga Mas sekarang ini yang memerlukan pusat-pusat pengajian sedemikian. Ditakdirkan Allah berjumpa dengan seorang ustaz yang memang dah ada tanah wakaf. Jadi ustaz itu sendiri pun nawarkan satu kerjasama kepada saya untuk sama-sama membangunkan sebuah pondok warga Mas. Ucapan kepada peminat-peminat abang yang menyokong abang pada dulu sampai sekarang. Terima kasih banyak-banyak kepada semua. Saya hanya minta satu saja, apabila anda lihat wajah saya sekarang ini ataupun di mana-mana sahaja, doakan saya, sahabat-sahabat saya, isteri saya, anak-anak saya semuanya dapat istiqamah. Kalau kita tidak kejar dunia, kita tumpukan kepada hubungan kita dengan Allah SWT, Allah akan jaga dunia untuk kita. Itu pasti dan pasti. Alhamdulillah Abang Faizal, alhamdulillah. Tak lama lagi mungkin saya join juga keluar kan. Saya nampak kawan-kawan saya ada dekat situ. Ada Syahrul apa semua untuk buka sekolah tu pun nanti insya-Allah pondok tu akan berjaya. Mana pula Abil ni? Abil mana? Oh, Abil mungkin ke dalam. Tak apa, it's okay. Okey. Untuk sekali lagi diingatkan pada anda yang sedang menonton Melodi, pada malam ini adalah malam anugerah juara lagu yang ke-36. Banyak finalis yang akan ada pada malam ini. Kita ada Siti Nordiana, kita ada Noardi Idris, ada Bunga, ada Yoni Boys, ada Ernie, ramai. And saya jamin pada malam ini akan ada performance yang memang gempak sebab kita nak pilih siapa yang akan menjadi juara dan akan memenangi juara lagu yang ke-36. Dan diingatkan, bukan saya host dia tetapi Abil dan juga Alif Sata. Woi, jadi saya nak beritahu anda jangan lupa pada malam ini anugerah juara lagu yang ke-36. Saya pasti memang akan gempak, memang akan awesome gila. Okay guys. Alright, tapi saya tak ada. Okay, saya tak ada. Saya nak relax dulu dekat sini. Saya pun nak chill, nak cari Abil mana dia pergi. Saya tak tahu mana dia pergi. Okay, jadi kita akan kembali lagi selepas ini dalam Melodi. Banyak lagi lah benda yang saya tak belajar. Sudahlah kerana kita pun sekarang dah macam air zaman. Ada trust juga kenapa UK tak dapat award ataupun anugerah. Kalau dia orang nak perang, kita perang. Sebut saja tentang UKIS, pasti ramai yang mengenali lagu-lagu dari kumpulan ini dari generasi ke generasi. UKIS yang terkenal dengan lagu Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu masih lagi berdiri teguh sampai ke hari ini. Namun begitu, rezeki mereka untuk bertanding di dalam pentas AJL sampai hari ini masih belum menjadi kenyataan ataupun belum tiba lagi lah. Kan? Tak apa, tak nak buang masa lagi, jom kita bersama dengan kumpulan UKIS. UKIS tercalon dalam Jux Top Music Award dan kategori Top 5 Local. So, apa perasaan UKIS apabila tercalon dalam anugerah ni? Yalah, orang still mendengar UKIS, still undi UKIS. Teruja, terkejut. Sebab apa? Perjalanan UKIS yang selama ini saya nahoda dan tak sangka, and then kita dianugerahkan Top 5 Local Artis Malaysia. Jadi, perasaan itu memang teruja. Sebab apa? Semua ini berlaku mungkin sebab kerana peminat-peminat yang menyokong kami selama ini. Dan saya rasakan zaman sekarang ni mungkin peminat merindui kemunculan kami. Dan alhamdulillah akhirnya dengan ada anugerah ini, sebenarnya anugerah yang pertama ini adalah anugerah untuk semua dan kami bergerak dengan lagu-lagu baru dengan semangat baru. Tak ada lagu baru yang akan menyusul ke ataupun just sekadar nyanyikan lagu-lagu lama balik? Okey, sebenarnya kita orang memang sentiasa ada lagu baru. Kalau mengikut sejarah daripada tahun 2009 sampai sekarang 2022 kami menghasilkan lebih kurang dalam 18 buah lagu baru single, dan yang terbaru yang nak keluar nanti adalah lagu I Love You, I Miss You 2 dan Terpaksa Dalam Rela. Dan alhamdulillah lagu I Love You, I Miss You dah melepasi 32 juta view dan lagu Terpaksa Kelepaskan menghampiri 31 juta view. Bermakna itulah lagu-lagu baru yang kami hasilkan untuk peminat-peminat di seluruh Malaysia. Dan kami ada lagu baru dan kami juga ada lagu lama. Tak nak meneruskan genre seperti dulu yang jiwa takat lele ataupun sekarang dah ubah genre yang baru? Dan sebenarnya UKIS masih lagi konsep yang sama. Contoh macam lagu Lepaskan Mungkin Terpaksa Ku Lepaskan. Masih lagi konsep yang sama. Cuma mungkin agaknya dulu lagu-lagu itu dicipta oleh Syarif Amri. Tahun 2009 sampai sekarang Amy yang ambil alih. Jadi lagu-lagu itu masih lagi segar dan masih lagi terima, dan sekarang masih lagi kami membawa konsep yang sama. Cuma berbeza dengan yang dulu. Sebab yang dulu kita bersama dengan penyanyi lain. Jadi itulah beza dia antara dulu dengan yang lama. Tak ada yang dulu, tak ada yang lama. Tak ada yang lama, tak ada yang dulu. Gitulah. Orang kata yang UKIS ni lagu memang popular tapi tak pernah menang AJL. So apa komen? Dia sebenarnya macam ni lah. Setiap lagu-lagu yang dihasilkan tu memang dia ada kualiti masing-masing. Memang kita ada trust juga kenapa UKIS tak dapat award ataupun anugerah. Tetapi bagi saya begini, kalau seandainya dekat YouTube boleh dapat view lebih daripada 60 juta view tu, saya kira itu satu anugerah. Mungkin akan datang. Mungkin yang tahun 2003 mungkin UKIS akan masuk lagu yang baru ni, I Love You,
you, I miss you. Terlepas dalam rela, insyaAllah kita akan cuba masuk dalam anugerah. Kalau ada rezeki tu, siapa yang tak nak kan? Terima kasih kepada peminat-peminat UKS. Tanpa anda, kami takkan ada di sini. Oh sayang, oh baby, oh kasih, hanya engkau yang satu. Okay, hai. Kita kembali lagi dalam Melody. Bagaimana Kamal? Kamal tadi Kamal macam nak nyanyi kan dekat Abi kan? Betul. Okay, cuba nyanyi sikit. Kalau aku pilih di sana, di sini kan terluka. Kalau aku pilih di sini, apa kata di sana? Perlukah aku memilih? Kamal. I think you better stop. You better stop. Tak, bukan nak you tahu. I macam sebab belakang stage AJL kan. So tak macam okay. nyanyi AJL. Kamal. Tak okey Kamal. Tak okey Tak okey. Tak lepas Tak lepas. Tak tahulah Usha cakap suara awak sedap ke? Sedap. Dia kata macam sedap. Awak patut masuk AJL. Macam ya ke yang okey? Dia kat mentas dah. Ya Allah sampai. Tolonglah. Nak termuntah aku. Betul. Okey Kamal. Tadi Kamal nak cakap apa pasal ada seorang ni pasal UKS. Itu pasal UKS tadi. Itu kita react pada UKS punya story lah. Itu UKS betul lah. UKS betul lah. UKS betul. Okey, tapi sekarang ni kita ada seseorang. Betul. Kita nak berbual bicara dengan orang-orang penting untuk AJL 36 ini. Yes. Kita akan bersama dengan Mr. Russell. Mr. Russell, pengurus projek Anugerah Juara Lagu 36. Hello. Mr. Russell kat tengah ke? Ya. Yes. Tak tahu. Michelle? Yes. Okay. How are you? Fine, thank you. Okay, Mr. Russell, boleh cerita sikit tak apa yang benda yang mencabar dah sebenarnya untuk persiapan AJL 36? Betul, macam mana? Okay, benda yang mencabar bagi kita adalah time limitation sebab kita diberikan 2 hari saja untuk kita buat full dress rehearsal. 2 hari saja. So masa yang diberikan tu sangatlah terhad kepada kami untuk menguruskan semua persembahan. Okay, kita dengar juga pasal AJL ni, Mr. Russell, memang banyak feedback yang best. Untuk dekat side Mr. Russell pula, apa feedback yang good yang korang dapat mengenai AJL 36 ni? Okey, kami menerima banyak juga feedback yang positif. Positif. Tapi cuma saya nak meminta terima kasih kepada semua orang sebab bersabar dengan SOP yang kita tetapkan di AJL ini. Sangatlah susah bagi kami. Tengok kita orang jaga. Lepas tu, okay, ada tak sepanjang masa nak buat persiapan awal sebab you guys dah start I think for a few days sebelum hari ni. Betul. Apa insiden yang terjadi yang mencabar, maybe boleh kongsi sikit during masa yelah, nak macam ada stage. wayar putus ke, tiba-tiba artis buat rigging terbang terjatuh ke. Okey. Insiden di situ tidak berlaku, tetapi yang mencabar macam yang cakap tadi ialah SOP terutama sekali sebab kita buat self test hari-hari. Ya, itu yang paling So untuk kita mencari pengganti pekerja yang positif tu, itu adalah cabaran bagi produksi untuk kita. Faham betul sebab test sampai berlubang besar hidung saya dengan Abil ni. Jadi okey, kita nak cerita simple lah harapan untuk AJL pada malam ini. Macam mana, apa expectation daripada Russell sendiri? Saya harap semua orang akan enjoy untuk AJL 36 kali ini. Terutama sekali ada banyak kejutan yang kami menentukan. Oleh itu tengoklah malam ini pukul 9. Jangan lupa banyak kejutan daripada awal sampailah akhir. Thank you Russell. Thank you so much. Tapi Mr. Russell, kita nak cakap ni pasal Tauke ni. Dia mengajuk. Dia dengan nak lempar lumpur lah, apa dia macam marah-marah dia. Dia marah-marah ni kan. Tapi kita nak tengok lah kenapa sebenarnya ni. Apa sebenarnya? Jom kita tengok. Apa Tauke? What's wrong? What? Minta maaf lah, minta maaf. Nak bertanya, kalau satu keluarga 300. Sekarang kita bersama dengan Abang Tauke Jambu. Wow, makin kencang sekarang bisnes bang. Tak, ini semua rezeki dari Allah. Saya buat je apa yang termampu, saya buat lah. Belum ni abang cakap abang dah tak nak dalam industri hiburan lagi. Tapi tiba-tiba hari ni abang muncul pula dekat sini sebagai pengacara pula. Macam mana tu? Kerja nak masuk, kerja nak keluar, nak masuk ke nak keluar sebenarnya ni? Pendek kata, medium ni saya rasa macam saya punya peribadi lah. Ada permintaan daripada kawan-kawan kan, kau buat lah. Kita minta pendapat kawan-kawan juga kan, macam mana. Tapi
Tapi selepas ini mungkin kalau ada tawaran lain pun insya-Allah saya akan pertimbangkan. Mungkin I'm back. Why not? Tapi bang, kata kalau terajak pelahu boleh diundur. Terajak kata ni abang sebenarnya dah cakap macam tu. Bila abang kembali balik, kalau adalah kat luar sana yang mengatakan abang ni dah lepas cakap dah ludah jirat balik, apa yang abang boleh katakan? Alah, WhatsApp delete kan? WhatsApp pun boleh delete. Terlajak WhatsApp kita boleh delete. Jadi apa masalah dengan kata-kata? Pada saya lepas ni pun mungkin saya just di belakang tabir. Tapi ini adalah permulaan. Jadi mungkin lepas ni program saya akan belakang, tak apa. Tapi abang belakang tabir ke? Boleh ke kata belakang tabir sebab difahamkan abang pengacara? Tengok macam mana, kita tengok macam mana. Since abang cakap tadi abang nak buat comeback kan? Mungkin ke sekarang masanya abang nak kembali? Kalau masyarakat doakan yang baik-baik, mungkin Allah pun gerakkan hati saya untuk kembali. InsyaAllah saya akan kembali. Kiranya abang kembali kan, abang dah kali ni abang dah bersedia tak? Sebab kita tahu kan abang pun dah pernah berada di atas sebelum ni. Silap sikit pun orang kata kecaman tu teruk kita kena kan. Dan kali ni kalau abang kembali, abang dah betul-betul bersedia tak? Saya dah berada di dalam lumpur dan ada rakan-rakan sahabat-sahabat yang menarik saya. Sebelum ni saya tak ada lumpur. Orang baling saya lumpur. Tapi sekarang saya dah ada lumpur. Orang baling saya lumpur, saya akan tolik semua lumpur. Habis kita. Senang. Kan? Sebab saya sekarang dah berlumpur. Kau baling aku lumpur, aku tak load. Sekarang jom kita sama-sama berlumpur. Kalau dia orang nak perang, kita perang. Maknanya mental abang kali ni abang dah bersedia lah ni untuk perang. Bukan kata bersedia lagi, saya dah bersemangat, insya-Allah. Okay. Sabar Abang Tauke. Tak apa, biasalah tu. Okey. Baiklah, sebelum tu kita ada sedikit pengumuman kita nak bagi tahu. Apa dia, Bel? Rabu lalu tokoh seniman negara Abdul Rahman Abdul Bakar atau lebih dikenali sebagai Rahman B, 87 tahun telah meninggal dunia di Hospital Kuala Lumpur HKL pada jam 4.33 petang. Ya betul, arwah meninggal akibat jangkitan pendarahan beku di paru-paru akibat dengan jangkitan coronavirus. Jenazah selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Jalan Ampang. Jadi marilah kita sama-sama sedekah Al-Fatihah, semoga rohnya disyur rahmat dan tempat di golongan yang beriman. Al-Fatihah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekali lagi, industri hiburan tanah air menerima berita duka. Seniman negara Rahman B atau nama sebenarnya Abdul Rahman Abu Bakar, 87 tahun telah pergi menghadap ilahi pada 2 Mac 2022. Beliau yang mula berkecimpung dalam dunia bangsawan sejak berusia 8 tahun telah menghembuskan nafas terakhir di Hospital Kuala Lumpur kira-kira jam 4.43 petang Rabu lalu. Allahyarham telah selamat disemadikan di tanah perkuburan Islam Jalan Ampang. Al-Fatihah. Dia masuk hospital dalam seminggu lah. Seminggu lepas tu dia dah okey dah sebenarnya. Dia dah boleh cabut pernafasan dia semua. Malam pagi tu doktor telefon lah. Doktor kata dalam paru-paru dia ada darah beku lah. Lepas tu doktor telefon dalam pukul 2 lebih tak silap. Lepas tu pergi tak sempat dah. Sebab apa, memang dia dah meninggal lah. Hajat terakhir dia banyak lah. Dia nakkan adakan satu galeri bangsawan untuk dia lah. Tu semua tak kesampaian lah. Lepas tu dia nakkan bangsawan ni biar jadi bangsawan lah. Saya memang banyak ikut dia. Mengarah teater apa semua. Saya belajar dengan dia. Tapi banyak lagi lah benda yang saya tak belajar dia. Dia kata kalau dia dah tak ada, memang bangsawan akan tak jadilah bangsawan dia. Dia dah sembuh pada COVID. So kalau kata COVID positif, takkan doktor benarkan untuk orang datang melawat. Punca kematian dia darah beku dalam paru-paru. Saya bagi pihak rakan-rakan saya Jabatan Kebudayaan Kesihatan Negara ingin merekamkan ucapan takziah. Allahyarham adalah seniman negara yang ke-6. Kembali kerana Allah, Allahyarham bukan satu kehilangan besar bagi kita lah. Khususnya bagi mereka yang terlibat dalam bangsawan, di mana selama ini ramai dalam kalangan penggiat-penggiat bangsawan menjadikan Allahyarham sebagai guru dan panduan untuk meneruskan aktiviti-aktiviti bangsawan di negara kita ini. Untuk ahli keluarga, saya mengucapkan setinggi-tinggi takziah, banyakkan bersabar, banyakkan sedekah Al-Fatihah dan semoga kemungkinan Pak Rahman menjadi satu kehilangan untuk selama-lamanya kerana perjuangannya terhadap seni bangsawan itu masih wujud. Kita sakit, bukan main-main, bukan gimmick. Apa yang saya dapat? Okey.
Hai, kita kembali. Kita kembali lagi dalam borak Melodi. tu saya borak tadi. Sebenarnya kita ada kesilapan sikit, kita nak beritahu anda. Ada kesilapan info sedikit. Sebenarnya Allahyarham Rahman B meninggal akibat post Covid. Bukan jangkitan Covid. Dia dah sembuh pun jangkitan Covid tu, cuma dia meninggal akibat post Covid. Maafkan jadi saya kami. mohon maaf ya. Okey, jadi sekarang ni kita akan teruskan Melodi bersama dengan saya dan juga Abel. Ya, Abel, betul. kita ada Story yang panas ke? seterusnya. Kita ada story seterusnya pasal Cik Lan. Siapa tu? Cik Lan tu tak ramai orang kenal siapa Cik Lan? Cik Lan. Roslan Shah. Roslan Shah. Roslan Shah. Dia pengsan masa dalam program WHI Wanita Hari Ini. Betul. Dia tengah rancak bercakap tiba-tiba berdebam. Knockout. Dikatakan akibat darah tinggi Betul. Sampai doktor dia kata mungkin dia banyak sangat cakap. Oh, macam tu kan. Macam, bahaya juga. Sampai banyak dia cakap. pengsan. Banyak cakap. I tahu you daripada macam tu. Ya betul. Tapi bahaya memang juga. keadaan masa tu memang suspend gila. Betul. Hawa dengan Fatin terkejut boleh nampak itu live Masa tau. tengah live Itu tengah Ya live. Dia Allah. sama macam awak tadi. Awak tak tahu yang awak tengah live tu. Oh itu. Saya sebenarnya tak tahu Orang tadi. tahu tak sebenarnya dia tak Terbaik tahu lah saya. yang dia dah live tadi. Ya Yang dia, yang dia sebut nama Michelle, dia sebut nama Semoga, Semoga. position kat mana. Aduh. Saya tahu orang akan ingat macam itu macam yang tengah plan ke tak. Kita tak tahu pun benda tu dah live sebenarnya. Selamba je. Tapi fokus kita dekat Cik Lan. Dia dah sihat ke? Alhamdulillah dia dah sembuh. Dia Ah. dah okey daripada sakit tu. Dia kata cuma darah tinggi, tak ada apa-apa. Oh, Tapi kejadian tu Alhamdulillah. memang cukup. Abil tengok pun video tu dan Abil tengok rancangan tu. Memang Abil pun macam ish. Wish, macam cuak gila kalau Abel yang pengsan juga. Betul. Oh, Aku kan? tak boleh imagine kalau macam mana tiba yang pengacara tu. Tak apa. Sekarang ni jom mungkin nak tahu apa cerita keadaan sekarang Abang Roslan Shah. Jom kita saksikan story ni. Silakan. Go. Dulu ada sahaja kontroversi yang mengaitkan nama Roslan Shah. Malah beliau sering didakwa sengaja mencetuskan kontroversi demi menjual nama. Terbaru namanya kembali menjadi sebutan apabila pengsan secara tiba-tiba ketika siaran langsung program Wanita Hari Ini. Gimik murahan ataupun tidak, adakah Roslan Shah sanggup memalukan dirinya berpura-pura rebah dan pengsan seperti yang didakwa? Roslan Shah, sila jawab. Kampung Hidayah tadi kita boleh praktikkan sebenarnya Cik Lan. Benda macam itu dah terjadi. Kalau Cik Lan bayar TV3 ataupun orang TV3 bayar saya, benda ni sudah terjadi. Kita sakit, bukan main-main, bukan gimmick. Apa yang saya dapat? Ramai orang suspend. Apa yang berlaku sebenarnya? Tak diduga, malang tak bau-bau. Ketika tu Cik Lan sedang batuk. Cik Lan pakai mask. Kalau tengok video tu balik, Cik Lan terbatuk dan juga Cik Lan tersedak. Automatik dia terus jadi hitam, berpusing macam tutup. Ni kali kedua. Kat Singapura tu masa tu saya memang bangun aja dunia berpusing. Lepas tu panggil ambulans juga. Bila lah jadi macam ni, kita tak sangka. Tahu yang dulu Cik Lan sanggup ulang-alik KL ke Singapura untuk jaga ibu. Jadi macam ni Cik Lan dia tak teringat dekat arwah ibu. Bohonglah kalau saya setiap hari saya tak ingat arwah ibu saya yang tercinta. Selalu saya mendoakan dia. Saya menjaga dia lebih daripada 6 tahun. Semasa dia hidup, Cik Lan kalau balik rumah, cium tangan dia, kaki dia, dahi dia. Cik Lan sekarang berseorangan. Walaupun saya ada kakak dengan adik-beradik saya, tetapi saya memang rapat dengan arwah ibu saya. Berterima kasihlah kepada peminat-peminat di luar sana yang masih lagi mendoakan saya. Rakan-rakan artis popular, persatuan seniman. Alhamdulillah mereka hubungi saya, tanya khabar saya, keadaan saya macam mana. Ada tak kata-kata untuk orang yang kecam Cik Lan, yang cakap Cik Lan ni attention seeker lah saja nak jual nama. Padahal Cik Lan betul sakit. Biasa mulut orang, mulut tempayan tidak boleh tutup. Kalau peribahasa, tak tahu asal cerita, kita jangan melulu attack. Kalau orang-orang yang suka mengecam tu, sudah-sudahlah. Kerana kita pun sekarang dah macam air zaman. Kita doakan yang baik-baik untuk mereka. Kalau apa terjadi dengan diri ahli keluarga dia, Allah kasih bala kepada mereka. Netizen yang ada segelintir yang suka mengecam ni, henti-hentilah, sudah-sudahlah. Kita cari kebaikan, insya-Allah Allah akan baik untuk diri kita. Alhamdulillah Cik Lan. Alhamdulillah Cik Lan. Sihat, ya. We're so happy for you. Yes, we're so happy. Biasalah Cik Lan, kalau kita baik orang mengata kan. Kalau kita tak baik pun orang ada orang mengata, sakit je pun tak orang puas mengata hati juga. Macam mana inilah dia hidup sebagai seorang selebriti Cik Lan. Betul. Betul. Bukan saya je kena, awak pun kena juga Bukan kan? saya kena, Abang Idham pun kena. Allah. Datuk Izlan Yusof pun kena. Dengarnya ada story. Cerita panas ni. Memang panas. Harapnya diorang boleh settle baik-baik dalam benda ni habis. Sebab ni bukan cerita biasa-biasa Bel. Sebab ni level atas, bukan kita punya level tau. Kita bawah sini, dia orang kat atas tu. Ya betul. Itu memang kita tak nak ulas apa-apa. Kita tengok story ni. Betul. Tengok. Go. Story Abang Idham, Datuk Izlan Yusof.
Kontrak ditamatkan selepas berkhidmat hanya selama 4 bulan. Keliru dengan keputusan itu, Datuk Seri Izlan Yusof dan Ahmad Idham yang digugurkan jawatan sebagai Setiausaha Kebudayaan dan Perunding Kreatif di Kementerian Luar mempersoalkan tindakan itu. Temubual ini dilakukan bukan untuk menimbulkan sebarang provokasi, tetapi bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai isu yang membabitkan dua nama penting dalam industri hiburan tempatan. Penamatan secara 24 jam. Saya bersedia tidak upset, but it's okay. Kalau dikatakan ditamatkan kontrak saja, benda tu akan lebih nampak decent lah. Tapi bila dikatakan terminated, lepas tu reasoning tak diberi, itu yang menjadi media attention. Kekecohan tu berlaku Khamis malam lah start apabila satu kenyataan dikeluarkan daripada pihak sana. Then only the reporter knows. Sebenarnya tarikh surat itu ditandatangani pada 23 Februari. Saya dapat hanya 28. Bila saya dapat, kita ada bincang kata, dapat macam ni je. Tak tahu apa pun. Kita kata, okey tak apalah. I look at the positive side. Sebab saya pun dah banyak success story dengan my boss. Daripada zaman Finas, macam mana kita berjaya sama-sama. Industri kita selamatkan ketika COVID, industri tak ada satu syarikat yang tutup, dapat lagi peluang diberi untuk mewujudkan satu platform di Kementerian Luar. Jadi saya kata, out of due respect, kita diam je lah. Kita tak nak kecoh-kecoh dengan media apa semua. It was Monday. Sali Thursday night, tiba-tiba saya dapat macam-macam call. Sudah. Macam mana ni? Takkan kita nak diam lagi. Kami ni adalah industry player, public figure. Sekira apa-apa berlaku pada kita, of course mereka nak tahu. Kalau orang tak tahu, tiba-tiba you keluarkan satu surat pemecatan tanpa sebab. Saya tak ada masalah. You nak bagi sebab ke tak ada sebab, saya tak ada isu. Tapi apabila dimediakan, public also wants to know. Jadi the pressure given to us. Semua tanya kenapa, we don't have the answer. So I call for a press conference. Kita ni manusia, bukannya malaikat atau masuk yang mana tak pernah buat salah. If we do have mistake, kita boleh perbetulkan mistake kita. Sekurang-kurangnya kita bertanggungjawab dengan mistake itu. People behind us, diorang juga meletakkan harapan apabila saya berada di sana untuk mewujudkan satu platform untuk industri kreatif kepesadan antarabangsa. Tiba-tiba jadi begini, diorang pun deserve to know. Adakah saya gagal? Adakah saya tak perform? Adakah saya melakukan suatu kesalahan yang tak boleh dimaafkan sehingga dibuang 24 jam? I have a very good relationship with my minister. Kita takut akan ada pihak-pihak lain yang memang tidak senang dengan kolaborasi kami yang akan mewujudkan pelbagai tomahan, perception atau meletakkan agenda-agenda yang sengaja untuk menjatuhkan reputasi. Itu yang saya risau. Apabila jawapan itu tidak ada, orang boleh create jawapan yang mungkin tak relevan. Saya macam mana pun saya tetap respect him as my boss. Saya difahamkan you mendakwa bahawa semua ini berlaku disebabkan isu yang berkaitan kejayaan politik you. Adakah dakwaan itu berdasarkan maklumat yang sahih ataupun sekadar spekulasi sahaja? Itulah antara yang kita risaukan. Apabila saya baca statement mengatakan sumber dalaman. Siapa? Takkan tak ada nama. This is not something yang boleh kita buat main-main. Konon-kononnya kami ni macam nak lobby kawasan. Kita macam tertanya-tanya. Ramai orang tahu bahawa ketika mula-mula saya dilantik, dia tidak ada masalah. Itu hak individu. Personally, saya pun tak pernah announce saya nak masuk politik. Satu mesyuarat pun saya tak pernah pergi. Aktiviti diorang pun saya tak pernah libat kecuali main golf saja. Inilah yang kita risau. Apabila surat dikeluar kepada kami tanpa sebab menyebabkan ramai orang boleh open fire lah. From the first place, katalah panggil, I think you are not perform. We might say that, okay, if that the case, we have done our part. We cuci tangan. Let's be friends. Thank you very much. Bye. Bagi tahu media, saya tamat perkhidmatan di sini kerana I've done my part. Sama juga. Tapi apabila ayat itu yang sebenarnya menjadi igawan semua media kontak saya tu sampai pukul 3 pagi. I cannot be answering 40 over media. Better I do a press conference. Dalam press conference saya pun, saya tak kata siapa betul siapa salah. Saya dah move on. Saya cuma mengharap kata sekarang ni, kami ni public figure. Sekurang-kurangnya kalau betul-betul ada alasan yang kukuh, ada alasan need to be publicized. Kalau betul saya salah, saya akan terima salah itu. Kalau betul kami tak perform, kami akan terima. Sekurang-kurangnya kami nyata. Sehingga hari ini saya difahamkanlah ada rakan-rakan media yang hubung saya kata belum dapat apa-apa sebarang kenyataan. I have moved on already. If this thing masih dalam question mark, it need to be answered lah. Harap dapat bersabarlah Abang Idham, Datuk Izlan Yusof. Biasalah tu kan. Kita pun selalu kena macam ni. Ya, betul. Kena macam ni. Macam mana? You guys rasa cerita-cerita hari ni cukup panas tak? Panas ke tidak? Kita orang kat sini panas. Kita orang bukan panas. Kita tahu harga tadi. Ada yang tahu recording, ada yang tak tahu tengah rehearsal. Tak apa. Okey, kita nak borak balik pasal AJL, Abil. Yes. Okey, untuk pada malam ini anda boleh dapat segala info. Boleh cakap pelan-pelan sikit. Mengenai AJL tak, kita macam nak hype up, cakap hype up balik. Okey, korang boleh dapatkan segala info mengenai AJL. Korang layari sahaja di www.extra.com.my/AJL36. Korang boleh dapat semua info mengenai AJL. Untuk hashtag pula Abil, saya nak beritahu Abil. Untuk pada malam ini korang boleh tweet menggunakan hashtag AJL36. Jadi untuk anda tweet yang bertuah, mungkin tweet anda akan dibaca
pada malam ini. Yes. Lepas tu korang kasih trending, okey? Sebab AJL malam ni memang gempak gila. Ya, Bel? So, ya betul. So, no matter what, apa-apa yang korang buat tengah tengok, sambil tangan tu kena bergerak, okey? Kuasa di jari anda. Trending kan, Letak trending kan. AJL36. Okey, pada mereka yang contohnya lah kalau korang kat luar, tak dapat nak tengok, ataupun tempat tak sesuai, tak ada TV, tak apa. Boleh ke? Boleh. Diorang boleh tengok dekat YouTube TV3 Malaysia. Oi, Dan ada juga di www.tonton.com.my. Lepas tu kita ada upacara kapet merah kan? Betul, upacara dekat mana? kapet merah dekat boleh tengok juga dekat YouTube TV3 sebab diorang ada Sisi Iman dan juga Sean Lee malam ni dekat kapet merah dengan backstage. 8.30 malam. Okey, korang boleh juga tengok dekat dan seterusnya di AJL 36 di TV3 jam 9 malam ini. Jangan lupa tahu. Okey, korang boleh tengok 8.30 malam acara kapet merah, 9 malam AJL 36. Kalau tak dapat tengok, pergi YouTube dan juga www.tonton.com.my. Betul, Simple saja. Semua info yang kita nak bagi. Ya, Abil. Abil, malam ni tolong. Ini pesanan I. Pesanan I, Abil. Nervous. Abil tolong perform malam ni, Abil. Tolong perform. Jangan malukan I. Jangan malukan keturunan lakonan kita semua, Abil. Aduh. Ini kira macam benda paling besar untuk Abil. Jadi saya memang nak ucapkan Abil all the best. Break a leg. Buat yang terbaik. Okey, Abil? Awak pressure kita ni kita sekarang pressure, ni. Abil. I trust in you. I trust you, Abil. Okay, I trust you. Alif Sata ada untuk backup you. Okay, guys. Jangan lupa follow Instagram Melody TV3. Betul. Lepas tu, thank you for watching us. Tingkatkan prestasi. Kurangkan kontroversi. Berdiri di atas bakat sendiri. Betul. Assalamualaikum. Terima kasih, Kamal. Terima kasih, Abil. Terima kasih, Abil. Terima kasih AJL 36. Yo, malam ni AJL 36. Jangan lupa saksikan. Baiklah, sekejap saja kan Melody dah pun di penghujung rancangan. Berhentilah sekejap dari berkata-kata dan belajarlah untuk mendengar apa yang disampaikan. Kerana itulah insan yang hebat. Jangan lupa malam ini, siapakah yang bakal bergelar juara Anugerah Juara Lagu ke-36 secara langsung 9 malam di TV3. Bagi pihak penerbit Michelle Wee dan seluruh tenaga kerja Melody, selamat berhujung minggu. Kita jumpa lagi minggu depan. Saya Tabah Syazwan Osman. Jaga diri, hiasi peribadi dan jadilah insan yang terbaik. Masa untuk beraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.